السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama-sama pada pagi Jumaat hari ini, pagi Sayyidul Ayyam, pagi penghulu kepada segala hari, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada hari yang hebat ini dengan kita melakukan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara ciri keindahan Islam yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah Islam agama yang membina, ataupun agama Islam adalah agama yang menekankan kepada keadilan, menekankan kepada kebaikan, menekankan kepada kesejahteraan. Islam agama yang sejahtera. Islam agama yang baik. Islam agama yang harmoni. Oleh kerana itu, Islam tidak membenarkan umat Islam melakukan kezaliman kepada orang lain. Namun di sana ada satu hadis yang menyebutkan bahawa Nabi menyuruh kita untuk menolong orang yang zalim. Apakah yang dimaksudkan menolong orang yang zalim? Kerana menolong orang yang kena zalim kita semua faham. Tapi menolong orang yang zalim seolah-olah kita menolong dia untuk melakukan kezaliman. Jadi ini di antara perkara yang muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, suatu penegasan ataupun suatu yang perlu difahami dengan jelas oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pagi ini kita akan melihat hadis ini dengan lebih mendalam dan cuba memahami apakah yang dimaksudkan dengan menolong orang yang zalim itu. Apakah maksudnya sebagaimana yang kita faham ataupun bagaimana? An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه أو كما قال صدق رسول الله. Daripada Anas radhiyallahu an, itu Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas bahawa Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, yang berbuat anaya, dan yang dizalimi. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami faham macam mana menolong orang yang dizalimi. Tapi bagaimana pula harus
kami menolong orang yang berbuat zalim? Macam mana pula kami nak tolong orang yang melakukan kezaliman? Apakah tolong dia untuk melakukan kezaliman ataupun bagaimana? Lalu baginda pun bersabda, sabda baginda, ta'khudhu fawqa yadayhi. Maksud kamu menolong orang yang zalim itu ialah pegang tangannya supaya dia tidak melakukan kezaliman. Maknanya menghentikan kezaliman yang dilakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-2264 dan hadis ini hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menjadi tanggungjawab bagi setiap orang Islam untuk mempertahankan saudara Islam yang lain daripada dizalimi dan ditindas dan dihina maruahnya. Orang Islam kena mempertahankan maruah orang Islam yang lain yang dihina, yang ditindas, yang dizalimi. Hari ini jelas di antara orang Islam yang ditindas, dizalimi ialah saudara-saudara Islam kita di Palestin. Mereka ditindas, mereka dizalimi, mereka dihina oleh Zionis Israel, Zionis Yahudi. Ya. Maka kita mestilah menolong mereka. Mestilah membantu mereka dengan doa. Dan membantu Zionis Israel, Zionis Yahudi tadi yang menekan orang Islam di Palestin. Cara mana nak tolong orang Zionis ini? Dengan cara menghentikan apa yang mereka lakukan. Mungkin dengan tunjuk perasaan, dengan bantahan dan sebagainya. Ya. Orang yang membela kehormatan saudaranya yang Islam akan dilepaskan oleh Allah daripada api neraka. Ya. Allah Ta'ala akan membebaskan, mengeluarkan orang yang menjauhkan orang yang menolong saudara Islam itu, ya, dengan membebaskan mereka atau mengeluarkan mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang membela kehormatan saudara Islamnya yang lain. Sebagaimana hadis daripada Asma binti Yazid. An Asma'a binti Yazid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zabba an 'irdi akhihi bil ghaib kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an ya'tiqahu minan nar. Daripada Asma binti Yazid daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mahu menolong saudaranya yang sedang dihina, sedangkan saudara Islam yang dihina itu berada di sisinya, padahal dia mampu untuk menolongnya, nescaya Allah akan hina dia, ya, di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Allah tak akan hina dia. Kenapa? Kerana dia tidak mempertahankan orang Islam yang dihina, ya, di tengah-tengah masyarakat yang ramai. Ini adalah suatu amaran daripada Nabi SAW untuk kita, orang-orang yang beriman. Abdullah Al-Qarni menyatakan, apabila seorang Muslim mendengar kesalahan atau pelanggaran atas kehormatan saudaranya dalam satu majlis, bila orang Islam dengar, ya, adanya pelanggaran ataupun, ya, kesalahan yang dilakukan kepada orang Islam dalam satu majlis, maka dia berhak membelanya dan menjawabnya serta menjelaskan bahawa ini adalah salah dan memberitahu kebaikan-kebaikan saudaranya jika dia mengetahui kebaikan yang ada padanya. Manakalalah saudara Islam dia dihina dalam satu majlis, ya, dihina dengan berbagai-bagai penghinaan, maka hendaklah dia menjawab, dia membela saudara Islam yang lain yang dihina tersebut dengan menceritakan akan kebaikan-kebaikan dia.
Muslimin muslimat sekalian, orang Islam dihina, kita kena membela. Cuba bayangkan kalau kita menghina orang Islam yang lain. Kita merendah-rendahkan orang Islam yang lain. Kita tidak menyayangi orang Islam yang lain. Tidakkah itu sesuatu yang bersalahan dengan anjuran Nabi SAW? Dengan anjuran agama. Sedangkan orang Islam yang lain, ya, bila kita dengar seseorang menghina orang Islam yang lain, kita mesti membelanya, kita mesti mempertahankannya, kita kena ceritakan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Ini kan pula kalau kita yang menghinanya. Sesuatu yang tidak, ya, yang tidak selari dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Oleh kerana itu, muslimin muslimat sekalian, jika kita berada dalam grup WhatsApp, grup Telegram, ya, dan sebagainya, ada orang yang menghantar maklumat tentang saudara kita, menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang saudara kita, ya, mereka tularkan sesuatu cerita yang tidak benar tentang saudara kita, yang kita kenal kebaikannya, yang kita tahu kebaikannya, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk membalas dan untuk menjelaskan, membetulkan, ya, maklumat yang tidak betul itu dan membela saudara kita yang difitnah tersebut. Ya, ini kalau berlaku pada, ya, dalam grup WhatsApp, grup Telegram, ya, dan, ya, Facebook dan sebagainya. Kita kena membela juga, ya, menceritakan akan kebaikan, ya, dan, ya, sesuatu yang mustahil untuk dilakukan perkara tersebut. Ini tanggungjawab kita muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seorang muslim bertanggungjawab menolong saudaranya yang sedang melakukan kezaliman. Ya, seorang Islam kena tolong seorang Islam yang lain yang melakukan kezaliman terhadap orang lain. Cara mana dia tolong? Dengan cara menasihatinya. Beritahu bahawa apa yang dibuat itu benda yang salah, perkara yang salah. Yang bersalah dengan agama. Yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai oleh Nabi. Dan menghalang dia daripada berterusan melakukan kezaliman tersebut. Halang dia, ya, daripada dia terus melakukan kezaliman kepada saudara Islam yang lain. Jangan biarkan saudara Islam kita yang lain itu berterusan melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita redha orang Islam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali kita suka orang Islam melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan sepatutnya kita sedih bila orang Islam melakukan maksiat kepada Allah. Berfikir macam mana nak tolong dia? Macam mana nak bantu dia? Supaya dia berhenti daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kerana itu merupakan anjuran agama. Perintah agama. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Hendaklah kamu bertolong bantu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong bantu dalam perkara dosa yang maksiat dan pencerobohan. Ali As-Sabuni, ya, ketika mengulas ayat di atas Al-Ma'idah ayat yang kedua, dia berkata, bertolonglah kamu di atas perkara kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Kata, ya, Ali As-Sabuni, dia kata, bertolonglah kamu di atas perkara kebajikan, perkara yang baik dan meninggalkan kemungkaran. Takutlah hukuman dan balasan azab. Takutlah oleh kamu akan hukuman dan balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah amat tegas hukumannya dan keras kepada sesiapa yang derhaka. Hukuman Allah bukan hukuman yang main-main. Ya, bukan hukuman yang gurau-gurau. Hukuman Allah adalah hukuman yang keras
Inna azaballahi syadid. Azab Allah itu sangat syadid. Sangat keras. Ya. Dan Allah Ta'ala bersifat keras kepada sesiapa yang mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Semoga kita semua tergolong di kalangan orang Islam yang prihatin terhadap nasib orang Islam yang lain. Ya, kita menolong mereka yang dizalimi. Kita menolong sahabat kita yang dizalimi. Kita menolong umat Islam, orang Islam yang dizalimi. Dengan melepaskan mereka daripada kezaliman tersebut. Dengan membela mereka. Dengan mempertahankan mereka. Dan menolong sahabat kita yang menzalimi. Dengan cara kita menghentikan kezaliman yang dilakukan. Dengan cara kita menasihati mereka. Supaya berhenti melakukan kezaliman. Dengan cara kita memberikan kepada mereka amaran dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya hati mereka takut dan gentar dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka berubah menjadi orang-orang yang baik, hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanggungjawab kita sebenarnya banyak. Ya, tanggungjawab kita, tanggungjawab pada diri kita, tanggungjawab pada keluarga kita. Ya, tanggungjawab kepada saudara Islam kita yang lain. Ya, kerana muslimin muslimat sekalian, nak masuk syurga ini bukan mudah. Ya, nak masuk syurga bukan mudah. Maka begitulah juga bukan mudah tugas kita dan tanggungjawab kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Namun kita mesti laksanakan. Kerana itu merupakan amanah ya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan itu merupakan ya tuntutan agama kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan membantu kita, akan menolong kita dalam setiap kerja-kerja kebaikan dan kerja amal soleh yang kita lakukan insya-Allah. Sekali tutup pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.